Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan saya sekalian. Hari ini kita akan membentangkan tentang sejarah Form 5 dalam bab 4. Kita akan mendalami dalam bab subtopiknya iaitu Persekutuan Tanah Melayu. Dalam subtopik ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, tokoh-tokoh yang telah membantu dalam Persekutuan Tanah Melayu, dan akhir sekali perjanjian pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Pertama sekali kita akan membincangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Macam kita ketahui, Persekutuan Tanah Melayu ini telah dibentuk pada tahun 1948 bersamaan dengan 1 Februari. Apakah faktor yang telah mendorong kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ini? Dalam pembentukan Tanah Melayu ini, Persekutuan Tanah Melayu ini adalah mereka mendapat sokongan daripada pihak pegawai British. Satunya adalah pihak pegawai tertinggi British dan satu lagi adalah bekas pegawai British. Bekas pegawai British ini menolak dasar menakluk Tanah Melayu. Mereka ada contohnya adalah seperti Sir George Maxwell dan Sir Frank Swettenham. Ini mendorong mereka untuk membantah Malayan Union. Selain itu, pihak tertinggi British juga turut memberi kerjasama yang kukuh dalam membantu orang Melayu untuk mendapatkan mengiktiraf Persekutuan Tanah Melayu, seperti Sir Malcolm Macdonald. Dan antara faktor yang mempengaruhi pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ini adalah ketegasan orang Melayu dalam membantah dan menolak dasar Malayan Union. Kekukuhan raja dan rakyat telah membantu dalam mengatasi pihak yang menyokong Malayan Union. Tidak kurang juga, mereka turut mendesak dan memujuk pihak British bagi menghidupkan dasar perlindungan, bagi membantah dan menolak sepenuhnya Malayan Union. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi pembentukan Persekutuan Tanah Melayu adalah sikap politik orang Melayu yang sederhana. Dengan sikap politik yang sederhana ini, mereka hanya menulis dalam akhbar, berkongres dan hanya melakukan demonstrasi. Mereka turut memujuk raja-raja supaya menentang dasar British untuk membentuk Malayan Union. Mereka turut tidak melakukan perkara yang radikal atau ganas seperti mengangkat senjata yang kita dapat lihat di sini yang dilakukan oleh Parti Komunis Malaya ataupun PKM. Dengan ini, British juga rasa selamat dan sangat membuka hati mereka untuk membantu orang Melayu untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. British memilih UMNO dan Raja-Raja Melayu kerana mereka hanya menerima rundingan untuk membantah Malayan Union. Mereka tidak meminta kemerdekaan, dan faktor inilah yang membantu mereka untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. British juga bimbang sesetengah orang Melayu memasuki politik orang Indonesia yang bersifat radikal dan boleh mengancam British seperti api batas. Selain itu, British juga membantu untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu atas desakan Piagam Atlantik 1945. Piagam ini telah ditubuhkan oleh Persatuan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Setelah kita pelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Persekutuan Tanah Melayu ini, kita akan pelajari pula tentang langkah-langkah yang telah diambil dalam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ini. Yang pertama adalah di mana British menubuhkan sebuah jawatan kuasa eksekutif yang melibatkan 12 orang ahli, di mana ahlinya terdiri daripada pegawai kanan British, pemimpin UMNO dan raja-raja Melayu.
mereka melakukan mesyuarat di King House yang terletak di Kuala Lumpur. Pada dasarnya, tuntutan orang Melayu mempunyai 5, iaitu Raja-Raja Melayu dan UMNO menentang dan menolak sepenuhnya Malayan Union. Dan kedua, mereka menginginkan satu persekutuan yang mempunyai konsep yang sama dengan negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan ketiga, mereka menolak kerakyatan terbuka di Malayan Union. Keempat, mereka menuntut supaya dasar perlindungan di negeri Melayu dan orang Melayu dipulihkan semula. Dan yang terakhir, iaitu nombor 5, mereka menuntut supaya Raja-Raja Melayu menjadi ketua di negeri diakui semula. Dan sepanjang perundingan tersebut, mereka mendapat beberapa tentangan daripada golongan orang dagang dan golongan radikal Melayu di bawah pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Ini kerana di antara 12 ahli tersebut, tidak satu pun melibatkan orang dagang, dan ini membuatkan mereka rasa ingin menuntut kemerdekaan secara penuh, dan juga mereka menginginkan satu persekutuan yang mempunyai konsep republik. Dan seterusnya, AMCGA atau dikenali sebagai All Malayan Council of Joint Action dan PUTRA yang dikenali sebagai Pusat Tenaga Rakyat telah ditubuhkan pada tahun 1947. Ini bagi menentang pihak British dan UMNO. Sepanjang tempoh tersebut, mereka telah banyak membuat demonstrasi, ceramah politik dan juga mogok. Mereka juga memberikan cadangan untuk melakukan satu perlembagaan, iaitu Perlembagaan Rakyat. Untuk berlaku adil, British telah menubuhkan satu jabatan perundingan bagi memberikan cadangan dan pandangan untuk mereka melakukan satu penyediaan bagi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan itulah antara langkah-langkah yang telah dilakukan oleh orang kita pada masa itu untuk mencapai kemerdekaan. Setelah kita pelajari tentang langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, kita akan beralih pula kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dalam perjanjian ini, kita akan membincangkan tentang ciri-ciri utama yang terdapat dalam perjanjian ini. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah ditandatangani pada 21 Januari 1948 di antara Raja-Raja Melayu dengan British di King House Kuala Lumpur. Melalui perjanjian ini, Persekutuan Tanah Melayu telah rasmi ditubuhkan pada 1 Februari 1948. Perjanjian ini mempunyai beberapa ciri-ciri penting yang menjadi asas pentadbiran negara selepasnya. Antara ciri-ciri utama itu adalah ia merupakan sebuah persekutuan yang ditubuhkan melalui gabungan 11 buah negeri, iaitu daripada negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri selat. Pesuruh Jaya Tinggi British juga menjadi ketua kepada ketua dan mengetuai Persekutuan Tanah Melayu ini. Dan ia juga mewujudkan konsep Raja Berperlembagaan. Dan akhir sekali, Pesuruh Jaya Tinggi British melindungi keistimewaan orang Melayu. Namun begitu, perkongsian kuasa telah berlaku di antara Pesuruh Jaya Tinggi dan Majlis Raja-Raja Melayu di peringkat pusat. Manakala pada peringkat negeri pula, Sultan telah menjadi ketua negeri dan berkuasa melantik menteri besar untuk mengetuai pentadbiran negeri.
sistem pembahagian kuasa telah berlaku di dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ini dan di antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat, dan seterusnya membentuk senarai persekutuan dan senarai negeri. Persekutuan Tanah Melayu 1948 juga menerangkan perkara-perkara seperti syarat kerakyatan yang telah diperketatkan. Contohnya adalah seperti prinsip jus soli adalah untuk rakyat Raja Melayu di negeri-negeri Melayu Bersekutu dan rakyat British yang berada di negeri-negeri selat, iaitu seperti Melaka dan juga Pulau Pinang. Seterusnya, British juga mengiktiraf semula Ketuanan Melayu sebagai asas pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Dasar ini telah lama diakui oleh orang British sejak Perjanjian Pangkor 1874. Dan akhir sekali, institusi raja juga dikekalkan dengan bidang kuasa dan kedudukannya yang jelas dalam pentadbiran. Setiap negeri Melayu juga mengadakan perjanjian dan perlembagaan dengan British. Perlembagaan ini turut dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Negeri yang dia digunakan sehingga hari ini. Dengan itu, tamatlah perbincangan kita tentang Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi, saya mengharap agar murid-murid di luar sana dapat memanfaatkan tentang perbincangan kita pada hari ini. Dengan itu, saya sudahi rakaman ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.